Okay, so hari ni kita akan uh, tengok macam mana pula uh, alatan optik yang seterusnya iaitu teleskop. Dia punya rajah sinar ni. Okay, saya cuma nak bagi tahu awak lah, sebelum ni memang untuk silibus KBSM benda ni ada. Tapi dalam buku teks tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni, dia simple je. Dia tunjuk gambar, satu gambar teleskop ataupun mikroskop. Lepas tu dia ada, memang ada gambar ni. Gambar yang ini dia memang ada. Contoh gambar mikroskop tu kan. Gambar ni memang ada. Gambar teleskop, gambar ni teleskop memang tak ada. Mikroskop ada, silap saya lah. Buku teks tahun-tahun sebelum ni yang KBSM. Tapi gambar ni tak ada. Gambar macam mana image tu boleh terbentuk gabungan dua tu tak ada. So bila dia ada macam ni, maksudnya saya rasa dia nak pelajar KSSM ni tahu lebih detail lah. Sebelum tu saya tak suruh pun lukis benda-benda ni. Saya cuma tunjuk je macam mana image-image tu terbentuk. Okay, untuk teleskop memang tak ada. Sama juga teleskop, dia hanya tunjuk gambar teleskop, tak ada pun rajah sinar. Mikroskop memang ada. Dan kali ni dalam textbook awak ni, gambar ni, nampak kan yang saya share ni? Nampak. Tadi kan saya punya slide presentation ni. So, kat sini bila ada gambar dalam buku teks, jadi awak terpaksa tahulah melukis ni macam mana. Sebab sebelum-sebelum ni dah biasa dah dia tanya ni, kalau gambar ni memang kena lukis. Itu perkara biasa ni. Gambar ni memang perkara biasa keluar. Dia bagi awak objek satu, dia keluar kat mana tahu? Dia keluar dekat bahagian kertas 2, bahagian A. Yang bahagian A tu yang tempat senang dapat markah lah. Sebab dia bagi satu contoh dengan kanta yang berbeza dia punya ketebalan. Okay, kita memang boleh buat benda ni. Saya buat eksperimen ni sebenarnya dekat sekolah. Kalau kita sekolah lah. Memang nak buktikan kepada awak tentang jarak fokus yang berbeza. Itu yang jadi pada kanta pada mikroskop ni. Jarak fokus dia berbeza disebabkan oleh ketebalan dia berbeza. Memang saya suruh, memang kita boleh buat benda ni. Bukan susah pun, dia kena ada kanta, lepas tu dia kena ada satu sumber cahaya, lepas tu image tu boleh jadi kamu punya tingkap dekat sekolah apa semua. Memang kita nampak benda tu baik, lepas tu dia image tu bila kita alih kata kita tu dekat dengan tu, kita akan dapat benda terang, jelas ataupun kabut. Masa sekarang ni tak boleh buat lah eksperimen tak boleh buat. Lah. Tapi kita belajar dulu pasal dia punya kantan. Kalau saya lupa awak PK masih wujud rupa-rupanya. Baru tahu minggu ni lah, baru tahunya awal minggu ni. Jadinya kalau report-report amali yang saya bagi sebelum ni tu kalau tak lengkap, tolong lengkapkan. Kan awal-awal tahun saya ada bagi amali-amali tu semua. So eksperimen tu kena buat. Sebab dia kena ada evidence juga. Memang awak kena masuk, evidence awak tu kena masuk dalam file macam tahun sebelum ni. Dan saya kena submit markah PK tu bersama dengan markah TP. Waktu yang penting, TP tu untuk PBS. PK untuk PBS. Pentaksiran berasaskan sekolah. Untuk yang TP-TP tu, yang itu PBD. Dia lain. Tapi PBS ni dia masuk markah dalam SPM sebenar. Markah PK tu dia kena hantar kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Markah PBD hantar kepada unit PSA dekat sekolah sahaja. Tapi bila awak nak keluar sijil tu dia akan sekali. Macam sijil budak PSA sembilan keluar sijil UPSR dia ada sekali dah. CJ PBD, CJ pendidikan jasmani awak semualah dengan sijil psikometrik yang kaunselor buat. So untuk batch awak ada banyak sijil yang akan, lebih banyak sijil yang akan dapat.
Okay, setiap kerja khusus awak tu termasuk PK tu dia dah masuk di kerja khusus di bawah PBS. Pentadbiran Berasaskan Sekolah yang markahnya akan dihantar kepada Kementerian Kementerian pula dah, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Kalau tak buat, walaupun awak mari PSPM kertas sains, awak dikira tidak hadir. Ataupun awak tak buat, dia kira, saya tak ingat, satu tak hadir ataupun dikira fail sebab satu paper tak settle. Dia kira kertas 3 tu. Sama macam sebelum ni lah. Jadinya bila buka sekolah nanti, semua eksperimen yang saya dah pernah bagi ke awak yang 3 tempat ke, yang 3 tempat banyak ada dari saya, tapi ada juga yang kita tak sempat buat eksperimen tu, dia punya perancangan tu ada dengan awak kan, saya tak ambil kan, betul kan? Ingat tak akhir tahun lepas saya bagi banyak awak kena buat buat pelaporan tu di Mesir, tapi sempat buat 2 je kan eksperimen sebelum kita tiba-tiba PDPR balik bulan 11 tu. Bulan 11 ke bulan 10. Oh, di Mesir. Betul, Ingat Cikgu. ke? Betul. Jadi semua PK-PK tu yang tahun lepas memang banyak sebenarnya, saya memang standby. Tapi bila dah awal tahun ni dia tak bagi tahu pula masih macam senyap, tak tahu lagi PK tu ada wujud ke tidak. Saya pun hold dulu awal tahun tu, memang saya bagi juga awak banyak kena buat laporan amali kan. Lepas tu saya berhenti sebab ingatkan tak ada lah sebab dah sampai bulan 4 pun macam tak tahu kat mana-mana, tapi tiba-tiba baru sampai surat berkeliling. Memang PK diteruskan untuk batch awak. Jadi awak kena hantar lah. So make sure semua laporan amali tu ada Waktu kata pak, mana yang saya tak kutip lagi, ada ke? Kena ada lah tu dengan awak. Awak boleh tally lah dengan kawan-kawan awak. Apa yang ada, apa yang tak ada. Saya pun ingat tak ingat dah. Hantar lah. Mana ada tu hantar. Kalau awak rasa tak cukup, awak buat. Okay? Sebab dia kena ada beberapa maksimum dan minimum yang kita ambil markah daripada tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Nanti saya dia detail nanti saya akan bagi tahu kemudian yang tu. Sekarang ni cari balik kertas amali yang pernah awak buat dia punya laporan amali tu, yang siap ke tak siap ke. Letak dalam satu file supaya bila buka sekolah nanti senang saya minta benda tu ada. Dan kita lengkapkan benda tu. Saya akan tolong awak supaya awak dapat paling banyak markah PK tu. Dia sekarang grading dia bukan A, B, C, D. Dulu A, B, C, D. Sekarang ni dulu markah paling banyak pun 9. Sekarang dikira dalam bentuk peratus. Peratus tu tukar kepada grade juga. Dekat sijil awak nanti akan keluar, saya tak pasti sama ada dia keluar grade saja ataupun dia keluar markah. Markah per 100. Lepas tu dia ada grading untuk yang saya tengok yang terbaru tu. Detail tak tahu lagi, nanti mungkin dia akan panggil kami cikgu-cikgu sains meeting lah untuk cara penandaan semua tu. So make sure awak ada evidence. Tak apalah dah ada evidence. Bukan saja PBD tapi PK pun kena ada evidence untuk setiap amali. So saya nak minta tolong awak. Awak tolong awak buat kerja yang saya minta. InsyaAllah. Sama-sama kita usaha supaya awak dapat elok lah. Kalau saya saja bersungguh, awak tak jadi. Ataupun awak bersungguh untuk belajar tapi cikgu pun kurang membantu, tak jadi. Dia kena kerjasama dua-dua. Okey, beres sebelum saya lupa. Kemarin saya nak cakap dah benda tu tapi saya tak ingat. Pasal PK. Nasib baik ingat hari ni. Okay, sekarang ni kita nak sambung balik dengan image yang dihasilkan oleh teleskop. Okay, dalam slide saya ni image yang dihasilkan oleh mikroskop. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya mikroskop itu adalah kita kata apa? Aplikasi lah pengetahuan tentang ni. Ilmu yang awak belajar sebelum ni. Image oleh kanta cembung ni dia banyak. Kalau image tu dekat menjadi bergana, jauh jadi bergana. Semua tu berbeza. Image yang berbeza ni daripada pengetahuan yang kita dapat tu, kita gabungkan dua kedudukan objek yang berbeza supaya dia dapat hasilkan image yang kita nak. Jadi itu yang jadi dia buat kat sini dalam buku teks awak, muka surat 210 ni, mula-mula dia bagi tahu. Dia ada dua kanta cembung yang berbeza. Cuma kat sini tak nampak ketebalan dia beza. Ketebalan kanta cembung itu mesti berbeza juga. Sebabnya jarak fokus akan berbeza. Kat sini awak tak nampak tau. Tapi kalau awak tengok, awak ukur kosong ni dengan F ini. Kosong ini dengan F yang ini. Beza kan? Betul ke tidak? Cuba tengok. Kalau awak ambil pembaris awak letak,
Pokok titik awak muka surat 210 tu memang lain. Sebenarnya sepatutnya gambar kanta ni pun bezalah ketebalan dia. Sebabnya bila ketebalan berbeza, jarak fokus akan berbeza. Tapi dua kanta yang berbeza, jarak fokus ini digabungkan bersama untuk menghasilkan satu alatan optik yang kita panggil sebagai mikroskop. Kalau dekat dalam kamera biasa, satu je mikroskop, satu je kanta. Ataupun dekat dalam LCD ataupun projector slide saya, satu je kanta. Tapi untuk teleskop dengan mikroskop, ada dua kanta, dua jenis kanta yang berbeza ketebalannya. Okey, bila dia beza ketebalan, jarak fokus dia pun jadi lain. Bila jadi lain, itulah kita dapat apply benda tu, pengetahuan itu dengan kita olah kedudukan dia dan kita hasilkan alatan optik yang kita panggil sebagai mikroskop. Dan satu lagi hari ini kita nak belajar tentang teleskop. So, jangan keliru, jangan pening. Kenapa kanta objek tu cikgu tetap satu ataupun dua sebelum ni. Sekarang ni semalam pun saya kata dah satu ataupun dua kan. Tapi kanta mata tu saya suruh awak adjust ikut bias muat kertas tu. Kenapa? Sebab saya nak suruh awak dapat satu gambar dalam kertas graf awak tu ada kedua-duanya serentak sekali. Kita nak gabungkan dia tu. So sebab itulah bila kita gabungkan dia, kita kena bezakan jarak fokus dia. Jadi jarak fokus untuk kanta objek tu kan jarak fokus adalah F. Awak kena ingat ni sebab tu mula-mula lagi kita masuk kelas cahaya dan optik ni saya perkenalkan awak dengan istilah F itu adalah jarak fokus. Dia tak tetap. Dia berbeza mengikut kanta. Bukan saya tetapkan, tidak. Kanta tu yang menetapkan jarak fokus dia itu. Cuma bila kita lukis, saya nak senangkan kerja, saya tetapkan. So dalam periksa pun, dia kan boleh suruh awak cari jarak fokus tu. Ikut kanta yang diberi. Itu soalan yang pernah keluar. Dan awak kena try cari sendiri jarak fokus tu. Bukannya dia tetapkan. Ada soalan yang dah ditetapkan. Dia baca soalan betul-betul, dia akan bagi tahu. Kalau disuruh awak cari jarak fokus, maka dia tak tetapkanlah dia punya jarak fokus tu. Jarak fokus tu apa? Sekali lagi F. Kena ingat tu. F itu adalah jarak fokus. So dekat sini, kanta objek, kita wakilkan dia dengan FO. Jarak fokus, O tu kanta objek. Faham tak? Boleh ke tak ni? Lepas tu, dia sama jarak fokus ni ke depan sebelum kanta dengan belakang daripada kanta, selepas kanta, dia mesti sama F dia tu. FO yang pertama sama. FO yang kedua pun mesti sama. Jarak dia. Kosong ke FO tu sama dengan FO dengan 2FO. Dia mesti sama. Samalah ke belakang pun. Okay. Lepas tu kita letak satu lagi kanta. Kanta yang kedua ni kita panggil sebagai kanta mata. Kanta mata untuk jarak fokus dia kita wakilkan dengan huruf F tu mesti ada sebab F tu jarak fokus. I itu mewakili I, mata. So dekat sini jarak fokus kanta mata lainlah dengan jarak fokus kanta objek. Sebab jarak kanta mata kita ni lagi nipis. Bila nipis, jarak fokus dia jauh. Sebab tu kalau awak tengok daripada kosong ini, nak pergi kepada FE tu jauh. Nampak tak? Jarak ni nak pergi ke sini, jauh. Boleh ke? Lepas tu, daripada kosong ni, kan tengah-tengah kanta mata tu nak pergi kepada FE yang kat sini pun. Jauh juga. Tempat dia bersilang tu kan, tempat dia ni. So dia jauh. Jadi inilah yang menghasilkan image pada mikroskop kita. Kita gunakan image pertama yang dihasilkan oleh kanta mata, mula-mula dia jadi image. Sekarang dia dah tukar jadi objek kepada kanta mata kita. Jadi image yang terbentuk kali pertama itu akan dipantulkan semula oleh kanta mata dan membentuk image akhir dekat sini. Image akhir ini
Mari daripada kanta mata. Kat sini dia tak buat. Saya buat IE sebabnya nak senang awak bezakan. IO tu image pertama dia khas untuk kanta objek. IE tu image akhir yang terbentuk hasil daripada kanta mata. Oh tu yang dia jadi dua tu. Saya tak tetapkan sebab saya tak tahu kertas graf awak tu panjang mana. Saya dah bagi tahu dah kemarin untuk F tu. FE tu. Tapi pastikan I pertama kita, IO itu mesti lebih apa tu? Kedudukan dia tak sampai dekat F kita. FE kita. Sebabnya kita nak hasilkan image yang diperbesarkan berkali ganda. Cumanya dia lain dengan kanta pembesar sebab umpama kita terbalikkanlah gambaran ni. Awak kena pusing buku teks awak tu. Sebenarnya kedudukan dia terbalik. Gitu je lah. Saya harap awak faham lah pasal mikroskop ni. Awak tengok betul-betul, awak faham betul-betul. Kalau nanti kita jumpa soalan, insyaAllah lah lebih faham lah awak. Soalan dia tu. Cumanya sebab tak pernah lagi keluar, saya pun tak tahulah soalan apa yang akan keluar untuk SPM awak dan tak tahu keluar ke tidak. Cuma kita berjaga-jaga supaya kalau keluar pun benda ni awak dah pernah belajar dan awak bukan, tak tahu apa-apa pun pasal benda ni. Tak nak lah macam tu. That's why lah saya ajar satu-satu. Sampai semalam 1 jam duduk belajar buat waktu saja. Jadi saya harap awak faham lah benda tu. Lepas tu cara nak kira dia senang aja ni. Kuasa kanta saya dah bagi tahu jangan salah benda ni. Ambil berapa yang ada dekat kanta objek ni, dia punya berapa kuasa, kalikan je dengan berapa yang ada dia label dekat kanta mata tu. So kita akan dapat. Tapi biasanya kanta mata 4 je. Kalau kita kena tengok dekat sini lah. Kadang-kadang dia tak tulis pun. Tapi dia memang 4 kali dah kuasa mata kita. Kanta mata tu. Dia punya kuasa pembesaran dia. Okey. Boleh faham ke tak? Imersi. Senyap je. Faham. Faham Ya. minta tolong. Kalau rasa tak faham lagi, tengok balik video semalam. Tengok balik yang hari ni saya dah terangkan sikit nak start ni. Okey, sekarang kita nak masuk pembentukan image oleh teleskop. Sama juga, teleskop pun dia ada 2 kanta. Okey, jadi sebenarnya dia adalah gabungan 2 kanta yang berbeza. Tapi kita buat atas paksi utama yang satu saja. Satukan di atas satu paksi yang satu, kita gabungkan kedua-dua kanta tersebut. So kita dapatlah satu lagi alatan optik daripada pengetahuan kita tu, iaitu teleskop. Kalau mikroskop, kita nak tengok image yang sangat kecil tapi jadi besar di mata kita. Kita tak nampak, image yang kita tak nampak. Mikroskop ni mikro tu benda yang kita tak nampak tapi kita guna mikroskop. Mikroorganisma ke apa-apa kita tak nampak. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Bila kita guna mikroskop, kita nampak dia. Jadi image itu daripada kecil diperbesarkan. Okey, untuk teleskop pula sebenarnya benda kita nak tengok tu besar. Tapi sebab kedudukan dia jauh, jadi kita nampak juga. So, itu guna go supaya image yang kecil yang jauh tadi tu kita dapat nampak juga di mata kita dengan besar. Sama je dia nak suruh nampak dengan besar je. Cumanya sebelum ni kalau mikroskop image tu dekat dengan kita, kecil. Tapi lepas tu kita nak tengok dia jadi besar. Ini image yang asal itu jauh. Mungkin besar, mungkin kecil. Tapi asal dia jauh. Dan kita nak tengok dia dekat dengan kita dan besar. So kita apply lah 2 pengetahuan kita tentang objek ini. So kita ambil 2 kanta, cembung juga kedua-duanya. Cuma satu tu, ni kita ambil yang kita belajar kemarin dulu pasal objek di infinity tu. Kan ada image yang terbentuk di infinity kan. Sekarang ni kita terbalikkan dia. Objek pula di infinity.
Bila objek di infinity, kita gabungkan dengan image yang kita dapat bila kita guna kanta daripada objek di infinity tu, kita akan dapat image tu. Awak ingat balik, terbalik ni. Macam mana nak cakap kat awak? Tengok sini. Yang awak dah tengok yang ni. Yang ni kan? Bukan. Ni. Ni objek di infinity ni kan? Bukan objek. Image di infinity ni kan? Objek dia mesti di F. Baru awak dapat image di infinity. Okay, kita guna pengetahuan ini. Kita ambil yang image di infinity tu, kita songsangkan, kita terbalikkan dia, biar kita dapat jadi objek di kanta kita yang kedua. Yang tu yang jadi teleskop. Okay, lepas tu satu lagi, bila kita dah dapat image dah, image tu mesti kat F lah, image yang terbentuk dekat F. Sebab kita terbalikkan pengetahuan kita tentang image di infinity tu, kita jadikan dia objek di infinity. Okay, lepas tu kita ambil image yang tu, sekarang dia jadi objek, kita letak dekat kanta mata yang sama juga tu, dan kita dapat satu image maya tegak dan dibesarkan ni. Image tu dekat infinity juga. So, kita gabungkan dua konsep yang sama saja, tapi dengan dua kanta yang berbeza. Tapi sebenarnya ketebalan dia lah yang memainkan peranan penting. Dalam gambar ni sama, tak tebal, tak nipis. Okay, bila kita tengok dalam satu lagi gambar, baru kita akan nampak dua kanta yang berbeza ketebalan. Bila dua kanta tu berbeza ketebalan, ingat sekali lagi jarak fokus untuk kanta tu dah beza. Kanta nipis, jarak fokus dia jauh. Kanta yang tebal, jarak fokus dia pendek. Jarak ni jauh dengan dekat pendek. Kalau kat sini kita tak panggil dekat, kita panggil pendek. Jarak fokus dia tu panjang. Panjang dengan pendek, bukan jauh dengan dekat. Kalau kita pergi Kota Baru, jarak jauh ataupun dekat kan? Tak, dekat kanta ni kita main panjang pendek. Jarak fokus panjang kalau kanta tu tebal. Silap. Kalau jarak fokus tu panjang, kalau kanta tu nipis. Jarak fokus tu pendek, kalau kanta itu tebal. Sama konsep dengan mikroskop tadi. Cumanya tadi kita letak kalau mikroskop kanta tebal dulu, baru kanta nipis. Kali ni kanta nipis dulu, baru kanta tebal. Faham? Tu yang saya start dengan nak bagi tahu pasal jarak fokus tu. Biar nampak yang tu beza ni. Faham tak sekarang ni? Ada berapa orang dengan saya ni? 20 orang. Dalam 20 orang ni, siapa tak faham? Cuba bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Faham ke tidak? Chemistry? Faham, Cikgu. Harap-harap faham betul lah Okay. So kat sini sekali lagi, FO akan jadi jarak fokus kanta objek. FE akan jadi jarak fokus kanta mata. So kat sini dia akan jadi panjang lah. Panjang fokus kanta objek. Panjang fokus kanta mata lah. Bila kita letak dekat sini kan saya dah cakap dia panjang dengan pendekkan dia. Okay, jadi hari ni kita nak lukis benda ni. Marilah kita melukis. Jadi kita buka mana ni? Saya punya notes. Okay, saya nak buat ni mana kertas awak, sediakan kertas sebab kita nak
Cikgu tak ingat nak buka mic ke? Terima kasih. Hayya, tak buka mic Haa. Ayah. Cuba je Hayya. lah. Okey, buat je ni. Thank you sebab bagi tahu. Jadi macam ni kan. Lihat dulu. Kalau tak jadi pun kita padam lah balik kan. Awak pun padam lah balik. Kita pun try and error juga ni. Yang ni jarak fokus dia jauh. So saya nak buat. Kita kat sini. Ultra je lah dulu. Kawan. Tak lock. Okay, saya nak try buat F saya kat sini. F kosong kat sini. Harap-harap. Muat lah. Sampai kat garis tengah kantah. Dan dia akan pergi straight. Lari pula. Boleh dah lebih kurang lah ni. Patutnya dia betul-betul ni. Dia kena betul-betul sambung. Kalau awak kata tak betul lah. Eh. Oh, apa? Tak apalah. Nampak macam cantik lah. Tebal pula. Ya, malah padam. Okay, satu lagi. Dia mari kat tengah-tengah ni. Awak tahu saya letak pembaris ni kan. Memang dia straight tau. Jadi awak pun buat. Letak pembaris straight lah. Janganlah berhenti-berhenti. Jangan tak berhenti. Dia memang straight je. Kalau awak berhenti, dia akan putus. Lepas tu awak sambung balik, dia dah tak lurus. Kalau sengitkan dia sekaligus je sengit dia tu. Jalan je. Lepas tu nanti awak padam lah. Awak kan ada pemadam. Sebab tu kita kena guna. Sama. Sebab tu kita kena guna pensel bila melukis. Bukan dengan pen. Awak pun memang ambil seni. Patutnya memang tahulah yang tu. Okay. So kita dapat dua ni. Tak cantik lah. Barisan dia tebal sangat ni. Adalah. Rajin betul. Ini lah. Sengit. Okay. So, ini yang selari tu. Dua garis selari. Daripada infinity. Ni infinity. Infinity kan. Saya bila ngajar memanglah kadang-kadang saya bulat balik kat luar. Dia kena
Awak tulis infinity, dia 8 lah 8. 8 yang melintang. 8 yang melintang tak payah bulat-bulat. Memang simbol dia macam tu je. 8 yang melintang. Okay, daripada infinity, image kita ni, image pula dah. Objek kita daripada infinity. Garisan kena ada. Okay, lepas tu dia dekat sini, kita pun letak satu lagi kanta. Kanta kita kali ni tebal. Okay, kanta kita tebal Kanta kita tebal kali ni kita nak buat sini lah. Saya ingat. Garisan tak betul. Garis hilang. Aduh. Tak selalu. Depan lah situ ni. Wah. Okay, so kita buat kanta satu lagi. Sini. Kanta ni tebal sikit. Okay, jadi daripada sini kita sambung dengan image fokus, image kanta kita yang kedua ni. Sekarang ni, kan ni tempat bersilang tadi kan? Image pertama ni terbentuk dekat sini. Hijau lah. Semalam pun hijau kan? Image pertama ni, image pertama kita. Image yang dibentuk oleh kanta objek. Okay, sini. Lepas tu kita nak suruh jadi infinity di mata kita. Yang kita kena buat, image ini terbentuk di F. Tak center lah saya punya ni. Kalau dia bersilang dekat garisan senang. Tak apalah. Nak macam mana. Sinilah dia akan jadi F dia F untuk kanta mata. Biru. Kita buat biru supaya awak nampak. Ni F. Jadi 1, 3 lebih sikit. 1, 2, 3 sini lebih sikit. Ni F. Tadi saya buat 1, 2, 3. 11. Tengok merah ni dia 11. Kemudian sebenarnya okay. Pink garisan dia pink. Kat sini nampak tak? Faham tak? Mesti ke saya syok sendiri melukis? Faham, cikgu. Sampai sini boleh ikut Tak. Faham. Apa dia? Apa dia tak faham? Lekat di mana? Tak mula-mula. Lekat mula-mula.
Buat garisan sama macam semalam. Mula-mula buat garisan ni. Okey, saya buat warna lain. Kena step je ni. Step pertama. Buat garisan ni. Buat dah. Ya. Nak buat. Garisan tu buat. Allah, garisan pun tak buat lagi. Tak, saya pening. Pening. Buat garisan ni Saya dulu. memerhati. Okey dah. Rasa slow Siap. kan saya buat. Garisan ni dah siap. Siap. Awak dah siap dah. Buat ni. Mana? Oh tu berapa cm situ? Tantap. Buat je. Berapa cm situ? Ikut awak Buat, lah. Biar benda tu macam mana kanta buat 2 biji kanta ni dia duduk tengah-tengah. Atau bila kita siap dia duduk tengah-tengah ketagraf. Kali ni. Kedua-dua kanta ni. Oh. Maksudnya kalau ketagraf awal tu awak bagi 3 bahagian kan? Kanta objek tu duduk di 1/3. Lepas tu nanti kanta dia tengah-tengah bagi 3 kan? Ada garis 1, 2, 3. Garisan tu jadi kanta mata satu, kanta objek satu. Agak-agak lah. Dah siap buat kanta ni garis faksi pertama. Boleh buat. Lepas tu buat kanta objek. Okay, lepas tu kita pun buat ni. Jarak fokus untuk kanta objek kita ni. Buat jauh lah sebab kita nak bagi tahu bila kanta tu nipis, jarak fokus dia jauh. Sebab tu kita kata sinar 7 tu selari dari objek yang jauh. Tapi dia cross dekat F kita ni. Ni. Nanti kan orang pun buat juga. Buat ni. Orang lain. Hafizudin dia lekat kat situ. Imran. Imran macam mana? Setengah mana Imran? Faris, Haikal, okey ke? Mimi, Imran pagi tak menyaut. Syamimi, Aina. Mana lah cikgu? Lekat kat mana? Ada lekat tak? Ke boleh ikut? Mula lagi. Mula-mula kan saya suruh buat ni. Mula-mula buat garis. Ni, garis paksi utama ni. Ni, ikut dalam skrin saya ni. Awak buat dulu garis paksi utama straight. 1. Skrin tu kecil sangat. Skrin kecil sangat. Ada slide tepi. Kan? Ada slide tepi. Ada slide tepi tu. Saya saya tak. Cikgu tak buat slide. Lah, saya tak guna ni ke untuk present? La ilaha illallah. Bukan saya present ke? Saya tak present guna telefon ke? Awak nampak ke tak saya present? Nampak itu. Nampak yang mana? Nampak yang kecil ke nampak yang besar? Nampak dua-dua. Nampak yang kecil saya ni.
Awak nampak yang ni ke nampak yang ni? Yang Nampak kecil. dua-dua. Nampak Tapi dua-dua. kecil. Okey, nampak? Satu. Nampak. Apa ada yang nampak? Dan saya nak suruh awak nampak telefon saya je. Bukan awak dalam laptop. Kita share apa gan no. Nanti. Sekarang nampak besar. Besar. Tadi kecil ke? Tahu tak Kecil. sama. Patutlah awak tak boleh ikut. Semalam so pun kecil. Ha? Sekarang nampak kecil juga ke? Besar dah kat semalam. Semalam pun kecil ke? Awak tak nampak besar lah kemarin pun. Patutlah awak beli sangat. Kemarin. Hitam lah. Okey. Kalau dah buat garis paras pertama, buat kanta objek. Ni, ni. Dah buat kanta objek. Ni dah settle. Buat yang ni kanta objek. Lepas tu buat jarak fokus untuk kanta objek. Buat jauh lah kali ni, jauh sikit. Buatlah berapa kalau macam semalam lah buatlah 5 ke 5 cm ke panjang sangat 5, 3 ke 4 cm ke. Jauh-jauh nah. Sebab kita nak bagi tahu yang objek kita ni datang daripada infinity. Tapi dia cross pada F objek ni. Cross kat sini. Bila dia cross kat sini, awak buat satu garisan. Ni dah seterusnya. Yang ketiga, yang ni yang ketiga. Yang keempat, buat garisan ni. Garisan tu mesti cross pada F objek ni. FO ni. Potong dekat sini. Potong kat garisan, dekat apa titik tengah kanta, bukan titik garis tengah kanta ni, dia akan straight. Straight. Habis je. Tak payah buat lagi lah kanta ni. Tadi saya buat. Benda tak ada lagi sebenarnya. Dengar ke tak ni? Dengar. Takutnya saya pergi tutup suara pula. Main teka-teka telefon. Okay, lepas dah siap tu, baru yang kelima buat garisan ni pula. Garisan ni dia cross pada pusat kanta. Ni kanta objek kita ni. Pusat kanta objek. Kita akan dapatlah dua garis yang bersilang. Jadi kita akan dapatlah image yang terbentuk dekat sini. Nombor 6. Image ini I O. Okey, sampai sini boleh? Ada lagi ke yang tertinggal? Adawiyah, boleh buat ke sampai sini? Syaza?
Sarah. Haris. Dah cikgu dah. Syakira. Boleh buat Syakira? Tadi bukan Zaim ada masuk ke? Tak ada dah. Putus dah Zaim. Hilang. Masuk sekejap hilang. 3 dah. Faris. Fariz. Amri. Izati. Ada lagi tak? Saya tak sebut nama ni. Kerana boleh ke tidak sampai sini? Woi, kat pukul 11 dah weh. Satu gambar pun tak siap lagi. Lepas select Lepas bersilang tu, buat dah image tu. buat dah email. Sambung. Barulah sekarang ni awak buat kanta mata. Kanta mata mesti lebih Awak kat mana tebal pula? daripada kanta objek. Orang lain pun sampai sini dah ni. Haikal. Kat mana dah? Image terbentuk dah ke? Image pertama terbentuk dah ke? Dah aku dah. Dah. Syamimi? Ya cikgu. Boleh. Dah, boleh. Syamim? Boleh ke boleh. Okay. So, Demi. tengok yang seterusnya. Kita nak buat kanta mata. Kanta mata mesti lebih tebal daripada kanta objek. So, pun buat bagi besar sikit lah. Apa sih aku situ ke situ tu. Situ tu apa? Situ tu apa? Image hok pertama warna hijau Iwang. Tak kisah. Sebab dia yang akan jadi F. Tak Dia kisah. yang akan jadi F. Okey. Dia terbentuk tu kat situ lah tempat F kita. Cuma bila F yang selepas kanta tu, awak kena kira. Biar sama panjang. Macam saya buat ni, 1 petak, 2 petak, 3 petak lebih sikit. So ke belakang pun 1 petak, 2 petak, 3 petak, lebih sikit. Dia kena sama panjang. Faham? Faham ke semua? Kan apa? Tak kena. Dia yang jadi F. Ni lah F. FE. Nak buat FE selepas kanta tu tengok berapa jauh FE sebelum kanta. So jarak sini ke sini sama dengan jarak sini ke sini. Sama. Sama lah. Okay, sampai sini boleh? Saya nak padam dah ni. Boleh. Sarah selemat. Okay. So sekarang ini dia jadi objek. Sekarang IO kita dah jadi objek. Jadi saya nak sekarang kita pun ambil dia sebagai objek. Kali ni objek tu selari lah. Gana jadi selari. Sebab dia terbentuk pada FE. Salah ni. Aduh. Silap. Lupa.
Lagi ikut ni dulu. Ni, lagi ikut ni. Ingat balik tak? Ingat dah saya step ni. Dia ikut ni. Lepas tu baru dia potong kat sini. Yang ni ada putus-putus. Lupa pula. Ai, tak selalu. Kecil besar. Alah lah. Pergi ke situ sini. Salah. So, yang ini dia mai ikut ni mula-mula. Yang ni mai ikut ni. Garisan ni ke sini. Pergi ke sini, kita panjangkan. Garisan ni pusing kat sini, lalu titik tengah ke hantar, kita panjangkan. Panjang ke belakang, kena putus-putuslah garisan lah. Panjang sebelum kantar. Kena putus-putus garisan. Selepas kantar, tak ada masalah, straight saja. Jadi kita pun dapatlah image terakhir ni terbentuk dekat sini. Ni, tak nampak. Image terakhir terbentuk di infinity. I, terbentuk di infinity. Image ni image yang maya. Ni mata kita kat sini. Tambah tahu. Malam pun tak ingat nak letak mata kan. Mata di situ. Malam mata di sini juga. Tak gerak aku. Slide. Jadi. Okey. Dek. Nak itu cakap. Boleh? Senyap je. Boleh tak? Jadi ke tak? Boleh. Imran, Boleh cikgu. Imran lagi mana Imran? Dia kata nak tugik. Saya nak keluar dulu cikgu. Keluar dah lah. Dia pergi makan aku. Tahu pula awak Sarah. Korang sekali. Kelas pukul 10. Makan lagi ke set awak. Okey, macam mana?
Cepat. Nak tengok hasil awak tunjuk dalam grup. Saya punya siap dah. Awak punya tak tahu. Mana tengok? Tahu mana? Siapa yang dah siap boleh hantar dalam grup. Tak ada orang siap ke? Ada Wia. Azhar, macam mana? Syamil tak boleh juga Syamil. Semalam yang kemarin boleh ke tak Syamil? Mikroskop. Boleh aku boleh. Kita terjun ni. Terus yang mari. Aduh, sama besar nampak ni dari Syah. Kak hantar kena nipis satu, besar tebal satu ni. Ni garisan ni tak kena dekat F. Garisan ni kena berikan dekat F. Ni, titik ni tak kena ni. F pula dekat kosong. Dia kena cross dekat kosong. Apa dah tak apa yang sini. Dia kena dari situ. Lepas tu yang ini ni dia kena daripada sini. Oh, awak buat F pun salah ni. Awak tak suruh panjang ni. Sini 5, 6, 7, 8. Sini 5, 7 saja. Ini itu je. So baru boleh sambung ni. Dia kena lalu sini. Mari sini. Dari sini, mari sini. Sini. Sambung yang dengan yang ini. Oh, ni sini. Faham ke? Aisyah. Alah tempat SE. Nama dia dari Syah. Dari Syah faham? Dari Syah kena miliki yang mana? Faham, Eka. FE awak tu tak sama jauh. Ni dengan ni tak sama. Yang ini saya kira ada 8 petak. Sini 7. Jadi salah. Dia kena 8 juga neh. Boleh neh? Reki balik. Hakim.
10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Okey. Yang ini lalu titik kosong. Okey. Yang ini titik kosong. Yang ini lalu apa ini tak cross? Aika tak cross sini Aika ni. Dia kena cross kat sini lah ni. Aika. Lari awak ni. Delete aku. Ha. Kena cross kat sini. Kalau tidak dia jadi tak selari. Salah. Yang ni pun sepatutnya betul-betul center. Ni pun awak tak center sangat ni. Awak buat titik tapi awak tak buat bagi center. Ni panjangkan, betul dah konsep awak ni betul dah tapi tak kena, tak tepat pada FE. Yang ini, lari dah sikit ni. Sini. Apa jangan tak sama besar? Okey. Baru macam sama besar. So yang ni daripada sini mai sini. Ni lalu sini betul dah. Yang inilah lari sikit. Image terbentuk di infinity. Betul dah ni. Okey, bagi sikit lah Haikal. Ya, okay. Haikal Hafizudin. Okey, yang ni mari sini. Lalu FE betul dah. Jarak FE. Okey, jarak FE betul. Yang ni lalu titik tengah. Okay, panjangkan jarak sini dengan jarak sini sama. Okey, betul dah ni. Okey. Hafizudin betul dah. Ada masalah? Okay. Hafizudin. Tulislah bawah tu. Atas ni bawah tu. Atas ni kita tulis dah. Tulis. Tajuk. Kat Image. mana? Gambar rajah Tajuk. sinar untuk teleskop. Semalam gambar rajah sinar untuk mikroskop. Lepas tu Okay. ni benda ada tulis ni. Sinar daripada objek jauh ni. Yang ni. Kena tambah. Kena ada ni sinar daripada mana. Ni tajuk kita. Tu je lah kena tambah ni. Untuk Hafizudin. Boleh Hafizudin? Syamimi. Syamimi punya. Okey, ini tambahlah macam image daripada image pula dah. Sinar daripada objek yang jauh. Atas ni taruh tajuk ni. Jangan lupa kena tulis pembentukan image RA oleh teleskop ke ataupun gambar rajah sinar teleskop lah. Tajuk atas kena ada. Yang ini okey, Syamimi biar sampai ni tak sampai ni biar kena sampai. Anak panah dia tinggal sini. Yang ni padam. Ni padam ni. Ni tak nak garisan ni. Jarak awak ni betul dah. FE ni okey, tak ada masalah. Ni padam ni. Syamimi. Okey. Lepas tu anak panah keluar daripada kantar ni. Satu lagi. Ada dah. Saya tak nampak. Okey, ada dah beres. Image terbentuk di infinity. Awak kena letak gambar mata. Siap lah.
Okay, betul dah. Tak ada dah hak lain. Ini tajuk. Sini kena tulis. Sinar daripada objek yang jauh ataupun objek di infinity tu kan. Okay, tak ada dah masalah hak lain. Padam yang saya suruh padam tu, tambah anak panah, tambah mata, tambah tajuk, tambah benda ni. Boleh? Cik Nur Camini punya dah siap. Siap Pak Syakira. Okay, sinar. Yang ini Syakira. Yang ini kena duduk dekat atas. Okay, ini tajuk tajuk lah. Hantar objek dari sini. Okay. Ini lalu jarak antara FE dengan ni. Okay, ini betul dah. Ini. Sini ada ni. Kena tambah nak panah kat situ dah. Tak ada dah awak punya ni. Okey dah. Comel dah. Syakira, Becky yang ini. Bawa naik atas. Tajuk. Tambah nak panah satu kat sini. Okey Syakira. Okay. Syamim. Syamim, tajuk tak ada. Nanti tambah tajuk sini. Kena tambah ni ada sikit-sikit lagi. Okay, lepas tu kita tengok gambar rajah dia. Okay, jangan lupa ini kat ni. Kata mata. Lalu F. Sini dah jadi F. E juga ni. Jarak dia sama panjang dah. Okey, beres. Ini kena tambah mata. Tak ada ah. Boleh dah tu Syamim. Baik aku. Tadi mikroskop main beres. Beres. Faham tak? Tak. Budak ni. Tengok balik betul-betul dia sama je konsep dengan yang ini. Okey, yang ini Amanina punya. Sekejap. Pendek pula ni. Okey, Amanina yang ni tambah benda tu sikit. Tajuk tak ada juga ni. Mungkin awak snap pendek tak tahulah kan. Okey, lepas tu image image yang pertama jadi dah. So, jarak ni sama panjang. FE sama panjang. Anak panah ni tertinggal. Anak panah yang ini pun tertinggal ni. Ada tubik daripada kantah. Okey, tak ada dah beres dah ni. Jadi dah ni. Mata. Perkataan ni lah. Ada perkataan ni image akhir terbentuk di infinity. Amanina. Okey. Adawiyah. Okey, sini tambah. Sini kena ada sinar daripada objek jauh. Tajuk kena ada. Kalau tak letak tajuk kat atas, tak tajuk kat bawah pun tak apa. Ikutlah. Yang penting dalam kertas tu ada tajuk. Yang ni tak kena ni biar nampak sampai sini dah. Okey, yang ini tak ada ni. Image terbentuk di infinity kena ada. Anak panah semua cukup. Okey, kamu punya FE pun betul dah. Okey, tak ada lah. Beki sikit-sikit tu dah dah. Ada biar? Okey, Ya, saya. cikgu. Tak ada masalah dah tu. Okey, lagi. Syazza punya. Okey, Syazza.
tak ada tajuk. Sama semua tak ada tajuk. Nanti Becky lah tambah lah. Semua orang tak buat tajuk ni. Okey, lepas tu kita ini tambah juga sini. Image pertama terbentuk di sini. FP awak 8. Balik sebelum kanta 8. Selepas kanta 8. Okey, betul. Yang ini anak panah tak ada kat sini. Lalu F. Yang ni lalu O. Okey. Okey. Ini kena tak tambah infinity. Okey, beres lah. Dah. Okey, yang ni. Saya rasa tak ada apa-apa dah yang ni. So, Syazah punya okey juga tu jangan-jangan tambah sikit-sikit lah. Ada lagi ke nak hantar? Ada dah orang lain nak tunjuk? Tak siap orang lain kan? Dah tinggal 17. Gimana habis? Hilang. Nabi tu hilang saja. ke? Makan juga? Habis ada. Habis ada. Siapa yang hilang lagi ni? Daripada 22 dah tinggal 17. Okey. Sampai sini saya rasa ramai yang dah okey dah tu gambar semua. Saya nak sambung habis. Nak habis juga bab ni. Sikit je lagi lah nak habiskan. Lepas tu kita sambung esok lah. Tak apa habis juga bab ni. Sambung esok bab baru dah. Okey. So, sambung dengan yang ini. Jadi kita nak tengok awak dah tahu tentang kanta mata teleskop dengan mikroskop kan. Okay, sekarang kita tengok aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okay, yang ini ni kamera DSLR. Glamour sekarang lah. Lepas tu kita ada kamera litar tutup CCTV. Lepas tu kita ada kamera pengintip dalam alat keselamatan. So ini ada contoh peralatan optik yang menggunakan aplikasi kanta lah. Tapi awak tak belajar detail lah ni. Cuma yang detailnya teleskop dengan mikroskop. So perkembangan teknologi dalam bidang optik lah sebenarnya yang membantu kita. Bila kita tahu ketebalan kanta tu berbeza, kita boleh adjust dia punya jarak fokus kan. Sebab tu yang kita dapat hasilkan dua alatan optik tadi. So membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar, televisyen, litar tertutup, CCTV semualah. Jadi makin nipis. Bila makin nipis tu, yang tu yang kita dapat jarak fokus dia jauh. Bila jarak fokus dia jauh, benda yang jauh-jauh pun kita boleh capture. Okey, kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron. Awak cuba bayangkan nipisnya ketebalan kanta tu. Yang tu yang banyak inovasi dapat dibuat akibat daripada kita boleh adjust kanta daripada yang setebal-tebal sebelum ni jadi sangat-sangat nipis. Okay, jadi banyak fokus kanta dalam kamera DSLR tu mempengaruhi medan penglihatan. Okey ke lah tadi kan macam ni kan. Bila dia nipis, dia boleh ambil satu objek yang jauh dan jadikan dia fokus. Sebab tu bila kita tangkap gambar, okey fokus kan. Tambah lagi benda ni nak suruh boleh fokus gambar yang jauh. Jadi jelas. Itu yang sebab apa? Sebab dia punya medan penglihatan jadi semakin jelas lah. So ni dapat image kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 70 mm dari jarak 15 meter. Bila kita guna panjang fokus yang 24 mm ni maksudnya kita dapat gambar yang macam ni. Besar. Okay. So dia beza panjang fokus tu mempengaruhi gambar yang dapat dihasilkan dalam kamera. Samalah dekat dalam telefon. Tu megapiksel tu kan. Yang tu lah. Okay, lepas tu saya nak sentuh sikit. Sebelum ni
ada soalan tanyalah kalau dalam KBSM. Saya tak tahulah dalam KBSR, KSSM ni akan keluar ke tidak. Yang ni kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum ni senang je. Awak buat titik dekat sini, satu arah sinar daripada atas anak panah, mesti lalu titik tengah ni. Lepas tu, buat je lah. Dia punya bawah satu arah sinar lagi datang daripada bawah objek, cross dekat titik. Biarlah kamera lubang jarum, lubang tu besar, awak buat titik dekat tengah ni, tempat di mana kita nak cross dia. Maka awak akan dapat image yang akan terbentuk bila bersilang. Kalau bersilang dekat sini, salah. Bersilang kat sini, salah. Dia mesti bersilang di sini. Lepas tu, ini screen kita dekat dalam ni dapat capture gambar. Dan semua kamera lubang jarum, sebab ini jadi screen, maka image dia sahih, nyata, image dia songsang, terbalik. Kalau gambar pokok dia letak kat sini, pokok dalam kamera lubang jarum terbalik. Kalau awak letak gambar lilin di sini, lilin dekat dalam ni pun terbalik. Kalau ada 3 biji lilin menghadap ke atas kat sini, 3 biji lah lilin terbalik dekat sini. Dia sama saja. Okay. So, kamera lubang jarum ni, yang ni image makin kecil kalau jarak. Ini berkaitan dengan tu semula. Lepas tu kalau image bertambah besar jika panjang kamera lubang jarum bertambah panjang. Image kabur jika saiz lubang jarum tu besar. Sebab dia banyak tempat dia nak bersilang. Image tajam jika saiz lubang jarum makin kecil. Lepas tu kita tambah pula kantar cembung kat depan. Sebab apa? Sebab kantar cembung fungsi dia memfokus image. Jadi lagi jelas. Okey, bilangan image bertambah mengikut bilangan lubang jarum. Kalau 3 lubang jarum, walaupun ada satu je lilin dekat depan, jadi objek, bila ada 3 lubang, maka 3 lilin yang akan terbentuk. Dia macam tu. Okay, yang ini periskop. Dulu gambar periskop ni awak kena ingat gambar teleskop dengan mikroskop. Kena boleh lukis. Ni, periskop ni senang je. Ambil image sinar daripada atas satu, lalu sini. Sebab ni cermin tau. Cermin biasa dia pantul straight kat sini. Lepas tu jumpa cermin lagi pantul kat sini. Lepas tu image daripada sinar daripada bawah pula objek satu. Straight pantul kat sini. Kena cermin pantul ke sini. Sini pun cermin juga. Cermin ni pantul sini. Itu yang dapat mata kat bawah ni. Dulu kena lukis gambar ni. Awak high class lagi lah. Kena lukis gambar teleskop dengan mikroskop. Nasib awak lah ya. Okey, kantar pembesar awak dah belajar. Ini kantar pembesar. Daripada sinilah kita dapat aplikasi pengetahuannya membentuk mikroskop kan. Ni tak ada dah, sampai situ je lah awak ni. Okey, so ada beberapa kita kata alatan optik lah yang awak kena tahu secara langsung ataupun tak langsung. Dalam buku teks awak memang ni je sebenarnya, tak banyak pun. Tapi yang ini mungkin awak belajar lower form ke tak tahulah, sebab dulu dia ada dalam KBSM. Bila saya tengok saya ngajar 2 tahun KSSM ni, benda yang awak tak belajar dengan saya, tapi rupanya sebenarnya awak dah pernah belajar waktu tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi kemungkinan besar dia akan keluar walaupun awak tak belajar dengan saya. Jadi ingat, SPM bukan hanya apa yang awak belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, tapi dia merangkumi daripada tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5. Pengetahuan sains je. Sebab tu saya suka untuk mengingatkan awak, bila nak jawab sains, jawablah sesains yang boleh. Itu je, keyword dia. Kalau awak tak reti pun, fikirlah, ejahlah supaya jawapan awak tu sama macam sains. Kalau dulu memang belajar banyak ni pasal warna. Saya rasa awak belajar waktu sekolah menengah rendah tau. Warna-warna ni. Tak ada awak ni. Ni macam mana image terbentuk oleh printer. Belajar ke menengah rendah? Cikgu, Sherina masuk kelas ni, duduk dengan Mimi ni. Okey. Syamimi dengan Sharina duduk sekali. So, ni saya nak masuk sikit lah manfaat daripada pelbagai jenis alatan optik lah. Dalam bidang pendidikan, alatan optik ada mikroskop. Mikroskop orang belajar untuk mengatasi had keupayaan manusia. Sebab macam saya cakap tadi lah, kita tak nampak mikroorganisma tu, tapi disebabkan kita ada mikroskop, maka kita boleh tengok mikroorganisma kan. Tapi bukan dengan mata kasar, tapi menggunakan alatan mikroskop. Bulan, bintang, apa yang berlaku di planet luar sana kita tak nampak dengan mata kasar, tapi menggunakan teleskop yang awak belajar hari ni macam mana dia capture gambar, maka kita boleh tahu apa yang berlaku
di angkasa lepas. Sebab tu kita jumpa macam-macam kejadian rupa-rupanya boleh berlaku di angkasa lepas. Kita boleh agak komet tu nak lalu, ada meteor, semuanya menggunakan teleskop lah. Itu melangkaui had mata kita, had mata kasar kita. So sampailah sekarang ni dengan gadget yang canggih-manggih kan, kamu ada kamera DSLR, lepas tu telefon kamu pun makin mahal, makin canggih dia punya kamera. So itu adalah aplikasi dalam bidang optik ni. Satu lagi, yang tu yang awak nampak kan, yang ini yang kita tak perasan tapi digunakan juga dalam kehidupan kita. Okay, dalam bidang perubatan, peralatan gentian optik ni dia gunakan pantulan cahaya untuk periksa organ dalaman dan boleh buat pembedahan tanpa perlu kita operate buat pembedahan besar. Contohlah dulu kalau nak buang appendix kan kena potong besar kan. Sekarang tebuk lubang kecil je. Lepas tu dulu kalau batu karang tak ada cara lain dah, mesti tebuk buang batu tu. Sekarang masuk kamera sama ada ikut punggung, lubang punggung ataupun biasa punggung lah, sebab kalau batu karang tu dia dekat dengan testis ke apa-apa kan, buah pinggang. Ataupun kalau ada masalah dengan salur atas, masuk ikut mulut. Jadi itu dia masuk apa? Dia masuk kamera. Kamera tu dibuat menggunakan gentian optik sangat-sangat kecil, sangat-sangat nipis. Tapi kita boleh buat benda tu sebab kita boleh adjust ketebalan kanta sekarang. Dan awak tahu ketebalan kanta itu mempengaruhi jarak fokus sesuatu kanta tu. So kita adjust yang tu. Waktu yang apa yang teknologi buat sekarang. Aplikasi benda-benda ni semua. Okay, lepas tu kanta cembung, kanta cekung. Macam saya lah kalau rabun jauh kan pakai kanta cembung, kanta cekung untuk orang yang rabun dekat. Okey, dalam bidang perubatan yang ni dah ulang balik. Okey, itu je lah saya untuk habis bab 7 tingkatan 5. Lepas ni kita masuk bab 8 daya dan tekanan. Okey, lepas tu last sekali bab 9. So untuk bab 8 ni esok tolong saya nak bersama-sama dengan awak mesti ada mesin kira, calculator. Saya nak tanya soalan biar awak boleh jawab bila saya tanya soalan pengiraan. Faham ke? Mesti Faham aku. bersama-sama awak mesti ada apa esok? Calculator. Kau baca. Itulah awak nak mengira ya, tak ada. Sediakan kalkulator. Kalkulator saintifik dalam Shopee saya tengok berapa belah ringgit je. Zaman saya dulu nak boleh satu kalkulator saintifik RM50 tau. Punya dah sayang nak beli mahal susah dapat. Sekarang dari Shopee tak sampai RM20. Kalau hari ni dah berapa ringgit je. Jadi jangan bagi alasan tak ada kalkulator. Awak boleh beli top up, awak boleh beli minyak kereta, awak boleh beli main game, bayar benar. Habiskan data dengan main game. Tapi kalau tak boleh beli untuk SPM awak yang seumur hidup mungkin sekali je, jagalah awak. Saya boleh cakap macam tu je lah. Kalkulator tu biar ada seorang-seorang satu. Takkanlah kalkulator pun nak pinjam kat orang hari punya SPM. Kalau awak tak boleh nak beli, balik sini. Bak sini duit, saya tolong beli. Lepas tu saya jadi ceti lah dengan set-set awak. Tolong. Lama dah tak jadi ceti dengan set-set awak. Boleh lah. So make sure ada kalkulator. Ni nak buat nanti tubi depan ni ada banyak pengiraan akan main seumur ni. Kalau tak ada kalkulator jaga set-set awak. Tu je lah saya boleh cakap. Kita bukan boleh bawa masuk telefon dekat dalam Dewan Periksa. Kalkulator tu pun kena buang casing. Bawa badan dia saja. Penutup dia tak boleh bawa kalau kalkulator tu. Kalau dalam Dewan Periksa SPM lah. Awak lagi lah weh satu. Kalau dalam dewan mungkinlah berapa orang jaga satu tu kan. Kalau dalam kelas seorang jaga satu. Satu kelas seorang jaga. Memanglah. Ataupun 2 orang jaga. Tahun ni tak tahu macam mana. Tahun lepas dia letak satu-satu je. Tahun ni takut dah dapat input daripada apa-apa kelemahan SPM 2020. Untuk awak mungkin dia letak 2 orang ke satu kelas ke kan. Kita tak tahu.
Jadi make sure jangan duk nyusahkan diri lah. Benda tak susah pun. Lepas tu kalkulator ni bukannya sekejap je rosak. Saya punya daripada zaman matrik. Tapi hilang lah. Bukan hilang, tertukar. Budak pinjam nak pay SPM, dia bagi balik benda lain. Bukan hak saya punya. Dia ambil hak saya, dia bagi balik hak tak tahu siapa. Tapi adalah lagi sampai sekarang. Satu-satunya mesin kira. Kalkulator saintifik saya. Benda memang tahan lama. Tolong beli. Awak masuk awak pergi sambung belajar, nak guna tu juga. Dalam Shopee tu murah sekarang. Benda lain awak boleh beli kat Shopee, takkanlah mesin kira tak boleh beli kat Shopee kan? Faham ke? Faham ke? Tapi untuk esok memang tak sempat lah. Dan ngepek kan? Okay lah. Cukup lah untuk hari ni. Kita jumpa esok. Esok masih ikut jadual waktu awak 10.40 kan? So sampai jumpa esok. Kita sudahi kelas kita dengan bacaan surah Wal-As dan balas dah pun. Okay, Assalamualaikum. Boleh kalau dah siap. Baik, Guru. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih. Okay, Terima kasih, Cikgu. sama. Siapa bagi